Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan belajar strategi untuk menguasai ujian prestasi 1 tahun 4 pelajaran Tauhid. Mari jawab soalan yang pertama. Apakah pengertian hari kiamat? Apakah pengertian hari kiamat? Hari kiamat ialah hari pengadilan alam, bukan? Hari kiamat, hari terjadinya alam, bukan? Tinggal hari kebangkitan alam dan hari kemusnahan alam. Mana satu ya? Cek buku teks. Okey, jawapan dia hari kemusnahan alam. So, hari kebangkitan ni bukan. Jawapannya ialah dal. Okey, soalan yang kedua. Apakah dalil beriman kepada hari kiamat? Apakah dalil beriman kepada hari kiamat? Hari kiamat ni, okey, tengok soalan satu, kita tahu hari kiamat ni hari kemusnahan alam. Boom. Okey, ingat. Sekarang kita di ujian prestasi 1, kita baru belajar 2 bab, iaitu hari kiamat dan qada dan qadar. Jadi, perlu diingat, jawapan yang disediakan hanyalah seputar atau sekitar hari kiamat dan qada dan qadar sahaja. Okey, sekarang mari kita tengok yang alif. Apakah dalil beriman kepada hari kiamat? Rupa paras ajal maut. Ini qada dan qadar. Okey. Ini qada dan qadar. Tulis sana qada dan qadar. Tengok ba. Menggerakkan matahari dan bulan. Okey, matahari dan bulan ni sama juga, qada dan qadar. Tengok dal. Kejadian siang dan malam. Siang dan malam ni sama juga, qada dan qadar. So, jawapan yang tinggal adalah jim. Setiap makhluk di alam ini akan mati. Setiap makhluk di alam ini akan mati. Okey? Alright. Mari kita pindah soalan yang ketiga. Berapa peringkat hari kiamat? Okey, semua ingat, semua mesti ingat, semua masih ingat. Peringkat hari kiamat ada 2. Tiupan sangkakala yang pertama, itu tiupan sangkakala yang pertama. Semua yang hidup akan mati. Semua yang hidup akan mati. Tiupan sangkakala yang kedua, semua yang mati akan hidup. Sekali lagi kita ulang. Tiupan sangkakala yang pertama, semua yang hidup akan mati. Tiupan sangkakala yang kedua, semua yang mati akan hidup. Soalan yang keempat, berikut adalah nama-nama hari kiamat kecuali, okey, soalan ini sangat senang, semua sudah hafal lagu kan? Okey, saya ulang sekali ya lagu kita. Yaumul hisab, yaumul akhir. Yaumul hisab, yaumul akhir. Yaumul jaza, yaumus sa'ah. Yaumul jaza, yaumus sa'ah. Yaumul waqi'ah. Yaumul qari'ah. Yaumuddin, yaumul ba'thi, nama hari kiamat. Yaumuddin, yaumul ba'thi, nama hari kiamat. So, jawapan yang tidak terpilih adalah alif. Jawapannya ialah alif. Soalan yang kelima. Apakah hikmah beriman kepada hari kiamat? Okey. Apakah hikmah beriman? Yang pertama, bila nampak soalan hikmah,
Yang mesti kamu ingat adalah hikmah ialah kebaikan. Tulis kebaikan. Hikmah ialah kebaikan. Hikmah ialah kebaikan. Hikmah ialah kebaikan. Jadi, apabila kita beriman kepada hari kiamat, kita akan sentiasa berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buang. Okey. Apabila kita beriman kepada hari kiamat, ia tidak akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buang. Apabila kita beriman kepada hari kiamat, kita tidak akan taat kepada Allah dan kita akan sentiasa melakukan larangan Allah. Salah. Jadi jawapan yang tinggal ialah ba. Hikmah beriman kepada hari kiamat ialah, kebaikan beriman kepada hari kiamat ialah mempunyai keimanan yang teguh dan berakhlak mulia. Soalan yang keenam. Apakah tujuan beriman kepada hari kiamat? Kenapa ya kita mesti beriman kepada hari kiamat? Okey, kita mesti beriman kepada hari kiamat kerana buka muka surat 7. Buka buku teks muka surat 7. Tujuan beriman kepada hari kiamat adalah untuk memberitahu manusia mengenai keadilan Allah, keadilan Allah, keadilan Allah, keadilan Allah. Kita beriman kepada hari kiamat. Kenapa? Kerana perkara ini memberitahu manusia mengenai keadilan Allah. Okey? Okey, habis hari kiamat. Sekarang kita masuk soalan yang kedua, iaitu bukan soalan lah, kita masuk pelajaran yang kedua, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Tengok soalan 7, dia tanya, apa pengertian qada? Okey, pengertian qada. Jadi ingat, pelajaran kedua kita ada qada dan qadar. Kita ada qada dan qadar. Qada ialah ketetapan, qadar ialah ketentuan. Kita belajar siap-siap di sini ya, supaya ingat, senang. Ketentuan. Tanun ten, ta waw alif nun tuan, ketentuan. Okey. Qada ialah ketetapan. Qada ialah perkara yang ditetapkan. 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 Okey ya, macam mana cara menghafal? Qada ialah pertimbangan yang ditetapkan. Qada ialah peraturan yang ditetapkan. Qada ialah hukuman yang ditetapkan. Okey. Qadar. Okey, kita terus hafal qadar ya. Qadar ialah pertimbangan yang ditentukan. Di sini ya. Peraturan qada sorry. Tenang. Qadar ialah pertimbangan yang ditentukan. Qadar ialah peraturan yang ditentukan. Qadar ialah hukuman yang ditentukan. Jadi bila keluar soalan qada dan qadar, tolong jangan keliru ya. Qada ialah ketetapan, qadar ialah ketentuan. Okey, yang depan dia sepenuhnya ni daripada pelaksanaan sampai Allah Subhanahu Wa Taala ni semua sama. Kecuali ni yang warna merah ni. Yang warna merah sahaja yang lain. Okey, yang satu ketetapan, yang satu lagi ketentuan. Siapa dia tu? Qada, ketetapan. Kalau soalan dia apakah pengertian qadar? Qadar ialah ketentuan. Ya, yang di sini ditetapkan, di sini ditentukan. Alright. Boleh ha?
Soalan yang ke-8. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Ustazah, aku tidak hafal dalil. Tidak apa. Jangan risau. Ustazah, aku tidak hafal dalil. Aku tidak boleh jawab. Tidak apa. Jangan risau. Ustazah, aku tidak hafal dalil. Aku tidak pandai. Tidak apa. Jangan risau. Sekarang tengok soalan sama-sama dengan Ustazah. Al-lail, malam. An-nahar, siang. An-nahar, siang. Al-lail, malam. Okey. Ingat tak? Ustazah, aku tidak hafal dalil. Tidak apa. Tidak payah hafal dalil. Tengok je soalan dia. Okey. Macam mana tengok je soalan? Tengok soalan, kita akan dapat bayangan untuk jawab di belakang nanti. Okey. Kadang-kadang soalan ni, soalan 8 ni ya. Kadang-kadang soalan ni boleh disalin ni. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Okey. Kadang-kadang soalan ni boleh disalin, boleh dijadikan jawapan di belakang. Okey. Boleh dijadikan jawapan di belakang. Caranya macam mana? Caranya kena sabar dan rajin buat latihan. Okey. Dalil berkaitan apa ni? Tidak tahulah Ustazah. Tidak apa. Ingat malam siang, siang malam. Malam siang, siang malam. Malam siang, siang malam. Malam siang, siang malam. Apa ya malam siang, siang malam? Malam dan siang adalah perkara yang tidak boleh berubah. Ingat, kita baru belajar 2 bab. Ya, kita baru belajar 2 bab, iaitu kiamat dan qada serta qadar. Betul? Okey. Jadi, jawapan dia confirm. Alif, jim dan dal. Okey, alif, jim dan dal. Masalahnya sekarang kita sudah masuk di bahagian 2. Yang tadi, kiamat kita sudah habis. Kiamat kita sudah habis. Kiamat sudah soalan 1 hingga berapa tadi ya? 5 ke 7? 7 macam. Kiamat sudah habis. 1 hingga 6 tadi. Memang kiamat sudah. Jadi sekarang tinggal kita di bahagian qada dan qadar. Okey. Jadi doa ni confirm bukan. Doa ni confirm bukan. Doa ni confirm bukan. Doa ni confirm bukan jawapan. Okey. Sekarang kita mau buang apa lagi? Mau buang kiamat. Kenapa mau buang kiamat? Sebab kiamat confirm sudah tadi. Soalan 1 hingga 6. Okey? Kiamat confirm soalan 1 hingga 6. Ni cara-cara ataupun trik untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey? Sekarang siang dan malam tinggallah qada dan qadar. Sekarang boleh hentam. Boleh timbak. Boleh timbak. Mau jim ke dal. Tapi kalau boleh jangan timbaklah. Okey. Qada ni benda yang macam siang dan malam. Siang dan malam ni ketetapan. Ingat siang dan malam ni ketetapan. Jadi dia ni memang si qada punya lah. Bukan qadar punya. Kita buang qadar. Macam mana mau ingat? Siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam. Hari Isnin, siang dan malam. Hari Selasa, siang dan malam. Hari Rabu, siang dan malam. Pernahkah kamu jumpa? Okey. Qada ni qada. Pernahkah kamu jumpa hari Isnin siang, hari Selasa siang lagi, hari Rabu siang lagi, sampai hari Jumaat siang, tidak pernah malam? Pernah? Pernah kamu jumpa? Pernah? Tidak pernah kan? Jadi, benda-benda yang macam tu namanya qada, ya. Siang dan malam ni adalah contoh kepada qada. Boleh ingat? Boleh Boleh. Boleh, insya-Allah boleh. Kalau qadar ni apa Ustazah? Qadar ni macam peperiksaan lah. Peperiksaan. Ada yang dapat lulus, ada yang dapat gagal. Kadang-kadang kita lulus, kadang-kadang kita gagal. Orang yang sama. Qadar dia ada macam di situ sikit ya. Okey, ada juga yang lain juga tapi tidak apa, nanti pelan-pelan kita belajar Okey. Soalan yang ke-9.
Dzalika taqdirul azizil alim. Apakah dalil berkaitan dengan ayat di atas? Tidak tahu Ustazah. Tidak aku hafal dalil. Susah Ustazah mau hafal dalil. Tidak apa. Sekarang mari eja dengan Ustazah. Qaf dal ra, qaf dal ra. 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 Tidak nampak pula ni. Kita kasih undo sikit. Okey. Qaf dal ra, qaf dal ra. Qaf dal ra, qaf dal ra. Baca yang warna merah tu Okey. Dia memang ta qaf dal ya ra, memang ejaan dia ta qaf dal ya ra, tapi beginilah. Dia kan ada qaf, ada dal, ada ra. Jadi kita ambil yang sikit saja. Qaf dal ra, qaf dal ra. Qaf dal ra, qaf dal ra. Qaf dal ra, qaf dal ra. Qaf do alif hamzah tiada. Qaf dal ra ni mim ain lam qaf tiada. Qaf dal ra ini mim ba ra mim. Qaf dal ra qaf dal ra, qaf dal ra. 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 Sama lah ejaan dia Ustazah. Ini kali jawapan dia. Ya, betul lah tu. Inilah tu kali jawapannya. Sebab yang lain tidak sama kan? Jadi kita boleh tahu. Walaupun kamu tidak hafal dalil, kamu boleh hentam, kamu boleh timbak. Dengan syarat, bila menimbak mesti ada peluru. Kalau kamu menimbak tiada peluru kamu, tidak guna kamu menimbak. Okey? Soalan yang ke-10. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan boleh berubah. Alright. Ingat, yang ni pun kamu kena hafal. Ini masuk kategori jenis-jenis qada. Okey, qada ada dua jenis. Saya ulang, qada ada dua jenis. Qada ada dua jenis. Qada ada dua jenis. Qada ada dua jenis. Yang pertama, mubram. Yang kedua, mu'allaq. Qada ada dua jenis. Soalan 11. Qada ada dua jenis. Qada ada dua jenis. Soalan 10. Qada ada dua jenis. Ada mubram, ada mu'allaq. Qada ada dua jenis. Ada mubram, ada mu'allaq. Yang satu boleh berubah. Yang satu boleh berubah. Yang satu lagi, kita tulis di sini ada ruangan ni. Tidak boleh berubah. Okey. Yang boleh berubah apa Ustazah? Yang boleh berubah, nama dia mu'allaq. 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 Jadi jawapan yang tidak dikasih merah ni, confirm, bukan jawapan. Okey? Jawapan yang ini, jim dan dal, alif dan ba ni, confirm bukan jawapan. Kalau kita mau pening lah sekalipun, kan? Kalau kita mau keliru lah sekalipun, kalau boleh biarlah antara mubram dengan mu'allaq je. Kalau boleh biarlah antara mubram dan mu'allaq sahaja. Okey? Yang lain tu, janganlah keliru. Teruslah buang jawapan tu. Okey, mari balik. Mubram dan mu'allaq. Qada terbahagi kepada dua. Mubram dan mu'allaq. Mubram dan mu'allaq. Okey. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan boleh berubah. Mari kita baca perkara yang kedua. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan tidak boleh berubah. Okey. Yang tidak boleh berubah namanya mubram. 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 Contoh mubram, setiap manusia pasti akan mati. Contoh mubram, setiap manusia pasti akan mati. Contoh mubram, setiap manusia pasti akan mati. Okey. Contoh mu'allaq. Contoh mu'allaq, berjaya jika berusaha. Okey, contoh mu'allaq,
berjaya jika berusaha. Kenapa? Apa bukti dia? Mu'allaq boleh berubah. Okey, mu'allaq boleh berubah. Jika kita berusaha, kita berjaya. Jika kita tidak berusaha, kita gagal. Nah, tu kan kegagalan dan kejayaan tu kan boleh berubah. Orang yang sama, kita. Kamu pernah gagal peperiksaan? Okey, pernah. Kamu pernah lulus peperiksaan? Okey, pernah. Jadi kejayaan kamu orang yang sama ya, kamu ya. Yang saya cakap dengan kamu ni. Kejayaan kamu ni boleh berubah ke tidak boleh berubah? Sekejap kamu berjaya, sekejap kamu lulus, sekejap kamu gagal. Nah, itu namanya qada' mu'allaq. Boleh berubah. Okey? Okey, kamu tidak pernah gagal. Ustazah, saya tidak pernah gagal. Okey, tidak apa. Kita tukar lagi. Okey. Mata pelajaran ada 10. Setiap kali peperiksaan, kamu dapat 10A kah? Jawab. Kamu tidak pernah gagal kan kamu cakap tadi? Okey. Adakah setiap kali peperiksaan kamu dapat 10A? Atau kadang-kadang kamu dapat 9A? Kadang-kadang kamu dapat 5A? Kadang-kadang kamu dapat 10A? Kadang-kadang kamu dapat 7A? Nah, tu kan boleh berubah. Saya tidak pernah gagal. Ya, kamu tidak pernah gagal. Tapi sekejap kamu dapat 10A. Sekejap kamu dapat 9A. Sekejap kamu dapat 10A balik. Kadang-kadang kamu dapat 7A. Masih lulus tapi berubah kan? Okey, jadi kejayaan yang berubah-berubah ni nama dia qada' mu'allaq. Qada' mu'allaq. Boleh berubah. Okey, yang tidak boleh berubah namanya mubram. Yang tidak boleh berubah namanya mubram. Ya, yang tidak boleh berubah namanya mubram. Contohnya, setiap manusia pasti akan mati. Kamu pernah jumpa orang tidak mati? Pernah. Susah, nenek saya sudah tua, dia tidak mati. Okey, nenek kamu maksudnya nenek kamu belum mati. Tapi dia pasti, suatu hari nanti dia pasti akan mati. So, benda-benda yang tidak boleh berubah ini namanya kita panggil mubram. Jelas? Jelas? Jelas. Soalan 12. Manusia tidak boleh berputus asa dalam hidup. Okey, sekarang kita masih lagi berada dalam tajuk yang kedua iaitu beriman kepada qada' dan qadar. Cumanya sekarang kita sudah mula masuk ke bahagian perkara yang berkaitan dengan qada' dan qadar. Okey, perkara yang berkaitan dengan qada' dan qadar, kamu mesti ingat alif, dal, ta. Oops. Alif, dal, ta. Ro. Okey. Perkara yang berkaitan dengan qada' dan qadar. Adat ro, adat ro, adat ro, adat ro, adat ro, adat ro. Alif usaha, dal doa, ta tawakal, ro rida. Adat ro, alif usaha, dal doa, ta tawakal, ro rida. Adat ro, adat ro, adat ro, adat ro. Okey, kenapa ta dia begini? Kenapa ta dia begini? Kenapa tawakal begini? Sebab ada tawakal yang baik. Ada tawakal yang tidak baik. Maksudnya, ada tawakal tu, bila kita tawakal, ada perkara yang boleh terjadi kepada kita. Sama ada perkara tu baik, ataupun perkara itu mungkin buruk. Sekali lagi, perkara yang berkaitan dengan qada' dan qadar. Adat ro, adat ro, adat ro, adat ro. Alif, dal, ta, ro. Adat ro, alif usaha, dal doa, ta tawakal, ro rida. Kenapa? Okey, ta ada berapa titik? 2 titik. Ta ada berapa titik? Ada 2 titik. Okey. Tawakal. Kenapa kita perlu tawakal? Sebab selepas kita bertawakal, ada 2 perkara yang mungkin akan terjadi kepada kita. Sama ada baik dan sama ada buruk.
Mari kita lihat pengertian ini. Manusia tidak boleh berputus asa dalam hidup. Manusia tidak boleh berputus asa dalam hidup. Manusia tidak boleh berputus asa dalam hidup. Ini pengertian apa ya? Cuba kita ulang-ulang ingat-ingat. Manusia tidak boleh berputus asa dalam hidup. Ini pengertian apa? Mari kita tengok. Manusia. Okey, pertama kita tengok doa. Doa muka surat 17. 17. Tengok. Macam tiada ajak ni. Okey, tidak apa. Usaha. Oh, sorry. Mula-mula kita ikut turutannya. Alif, usaha. Tengok dal, usaha dulu. Oh, ada di bahagian usaha. Muka surat 15. Jadi kalau mau menengok jawapan, pergi satu-satu. Kan kita ada tro. Jadi alif muka surat 15, dal muka surat 17, adat lepas tu ta muka surat 19. Kemudian kita ada baik muka surat 21. Manusia tidak boleh berputus asa dalam hidup. Pengertian ini jatuh kepada usaha. Ada muka surat 15 ya. Baca di usaha. Okey, jelas? Okey. Sekarang masih lagi perkara yang berkaitan, soalan 13, masih lagi perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ustazah, aku tidak hafal dalil. Tidak apa, jangan risau. Ustazah, aku tidak pandai baca dalil. Tidak apa, jangan risau. Ustazah, susahnya hafal dalil banyak. Bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, boleh lagi aku hafal. Tidak apa, jangan risau. Mari ikut Ustazah. Apa jawapan dia? Baca dulu. La yaruddul qada'u illa bid-du'a. La yaruddul qada'u illa bid-du'a. Ustazah, aku tidak pandai. Tidak apa. Jangan risau. Tidak pandai bukan masalah. Yang penting sekarang, kamu ada usaha ke tidak? Okey? Tidak pandai bukan masalah. Yang penting usaha ke tidak? Ustazah, aku mau timbak boleh? Boleh kalau ada peluru, tidak masalah. Macam mana cara kita menimbak? Mari Ustazah ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qada'. Al-qada'. Tengok jawapan. Al-qada', 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 nada. Ba. Al-qada', 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 nada. Okey, mari kita tengok jim. Al-qada', ni kafir. Al-qada', 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 neraka. Tiada. Dal. Al-qada', 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 al-qada'. Ada qaf. Sama ejaan. Sama. Okey, boleh start menimbak sudah. Al-qada'. Sama Ustazah. Ejaan dia. Tidak nampak kah? Tak nampak. Macam mana ya? Mau padam? Okey, padam sikit ah. Ini di sini. Pangkah. Pangkah. Okey. Soalan al-qada'. Ustazah, kodok. Ada kodok sini Ustazah. Ya. Ustazah nampak ada kodok. Jadi, boleh sudah timbak? Janganlah dulu. Mari kita tengok lagi. Okey, boleh. Mantau ada tempat lain kan? Okey. La yaruddul qada'u illa bid-du'a. Ad-du'a. Ad-du'a ni doa ni kan Ustazah? Sama kan Arab dengan Melayu? Ya, sama. Doa. Mari tengok alif. Doa, amalan. Doa. Tiada Ustazah alif. Okey, ba. Allah, doa, malam Ustazah. Doa ni doa. Tiada. Doa, siang Ustazah. Malam dan siang benda lain. Ingat tadi malam dan siang orang lain. Ya, ada Ustazah malam dan siang orang lain. Okey, jadi bukan doa. Okey. Doa. Kafir. Tidak. Doa bukan kafir. Doa. Neraka. Neraka tu doa ke Ustazah? Bukan. Doa lah. Neraka lah. Oh, okey. Mari kita tengok dal. Doa. Doa di sini.
Doa di sini saja. Ya, jadi apa kita perlu buat? Nampak tak? Nampak kan? Walaupun kita tidak hafal, kita boleh timbak dengan syarat ada peluru. Mau menimbak tapi tidak peluru. Tersasar tu timbakan kita. Jadi jawapannya mana? Dal. Okey, tidak hafal tidak apa. Nampak qada, nampak qada. Nampak doa, nampak doa. Jawab. Itulah jawapannya. Boleh? Boleh insya-Allah. Soalan 14. Apakah hikmah beriman kepada qada dan qadar? Okey. Ada soalan yang perlu kita tengok buku, ada soalan yang kita tidak perlu tengok buku. Okey? Maksudnya, kalau hafal alhamdulillah, kalau tidak hafal tidak mengapa. Mari baca dengan ustazah. Pertama yang kita perlu tahu dalam hikmah ialah tulis situ kebaikan. Hikmah kebaikan. Kebaikan. Hikmah kebaikan. Apakah hikmah beriman dengan qada dan qadar? Okey, kebaikan. Kebaikan berhikmah Kebaikan beriman kepada qada dan qadar ialah bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita akan sentiasa berputus asa kepada Allah. Salah. Jadi buang. Okey. Kebaikan. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ialah kita akan menjadi seorang yang tidak bersungguh-sungguh ketika sembahyang. Salah, buang. Kebaikan. Hikmah beriman dengan qada dan qadar ialah kita akan menjadi seorang yang jauh daripada Allah. Salah, buang. So, yang tinggal ialah hikmah. Kebaikan beriman dengan qada dan qadar ialah kita akan menjadi seorang yang sabar, ikhlas, redha. Jawapan dia dal. Soalan 15. Berikut adalah kesan beriman dengan qada dan qadar kecuali. Okey. Ingat ya, bila jumpa soalan kecuali, bila jumpa soalan kecuali, bila jumpa soalan kecuali, bila jumpa soalan kecuali, tutup kecuali. Saya ulang, tutup kecuali. Saya ulang, tutup kecuali. Saya ulang, tutup kecuali. Macam mana mau tutup ni? Okey. Bila jumpa soalan kecuali, tutup kecuali. Okey. Kenapa kita perlu tutup kecuali? Supaya kita senang menjawab. Berikut adalah kesan beriman dengan qada dan qadar. Kesan. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita tukar dulu pen. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita akan menjadi seorang yang tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ya. Apabila kita beriman dengan qada dan qadar, kemudian berlaku ataupun terjadi satu buah kematian dalam keluarga kita. Orang yang kita sayang meninggal dunia. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika kita tidak beriman dengan qada dan qadar, jika kita tidak beriman dengan qada dan qadar, apabila berlaku sebuah kematian dalam keluarga kita, kita akan menjadi seorang yang begini. Kenapa kau kasih mati dia, ya Allah? Ya Allah, kenapa kau kasih mati dia? Tidak boleh. Jangan matikan dia, ya Allah. Kenapa kau kasih mati dia, ya Allah? Kenapa? Kenapa kau kasih mati dia, ya Allah? Tidak boleh. Itu orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Kena ingat. Qada dan qadar ialah ketetapan dan ketentuan. Qada dan qadar ialah ketetapan dan ketentuan. Qada ketetapan, qadar ketentuan. Jadi contoh qada dan qadar yang paling senang ialah kematian. Semua yang hidup akan mati. Okey? Jadi qada dan qadar ni contohnya antaranya ialah semua yang hidup akan mati.
apabila berlaku sebuah kematian dalam keluarga kita, kita tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kita beriman. Sebab kita beriman dengan qada dan qadar. Tapi kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar Allah, kita akan menyalahkan Allah. Jadi, antara kesan beriman kepada qada dan qadar ialah kita akan menjadi seorang yang tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan yang seterusnya. Kesan beriman kepada qada dan qadar. Kesan, kasih warna dulu. Apakah kesan beriman kepada qada dan qadar? Apabila kita beriman kepada qada dan qadar Allah, apabila kita beriman kepada ketetapan dan ketentuan Allah, kita akan menjadi seorang yang tidak putus asa walaupun gagal. Contoh peperiksaan ni. Sekarang kita sedang menjawab ujian prestasi 1 pelajaran Tauhid. Ustazah, aku gagal. Nah, tidak apa. Ada orang, dia tidak boleh terima dia gagal. Kenapa aku gagal? Kan aku sudah belajar. Hah? Kenapa aku gagal? Kenapa aku gagal? Kan aku sudah belajar. Okey, itu orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Kalau dia beriman dengan qada dan qadar, dia akan menjadi seorang yang tidak putus asa walaupun gagal. Okey? Contoh dia gagal dalam tauhid, dia tidak berputus asa. Apa yang dia buat? Okey, bila dia gagal tauhid, apa yang dia buat? Dia akan bertambah usaha di dalam melakukan sesuatu perkara. Okey? Apabila dia beriman kepada qada dan qadar, dia tidak berputus asa walaupun dia gagal tauhid. Apa yang dia buat selepas dia gagal? Dia akan bertambah usaha dalam melakukan sesuatu perkara. Dia akan bertambah usaha dalam mempelajari ilmu tauhid sampailah dia lulus. Jadi kalau dia beriman dengan qada dan qadar, dia akan berusaha. Ya, dia akan berusaha. Tapi kalau dia tidak beriman kepada qada dan qadar, dia marah Allah sebab dia gagal tauhid. Dia marah Allah sebab dia gagal tauhid. Dia tidak mahu lagi berusaha memperbaiki kegagalannya. So, 3 ni sudah jawapan yang betul. Tinggallah satu lagi. Barulah kita tengok tauhid tu tadi. Tauhid. Berikut adalah kesan beriman dengan qada dan qadar kecuali selalu mempersoalkan qada dan qadar. Selalu mempersoalkan ni apa? Kenapa Allah bagi aku begini? Kenapa Allah tidak bagi aku begini? Kenapa Allah kasih mati orang ni? Kenapa Allah tidak kasih hidup macam dia? Aku sayang dia. Dia akan jadi begini. Okey, kesan beriman kepada qada dan qadar ialah alif, jim, dal kecuali ba. Okey. Senang kan tauhid? Senang, Ustazah. Okey, mari kita jawab soalan yang seterusnya. Ini Ini Siapa hafal lagu, dia dapat jawab. Siapa tidak hafal lagu, dia tu sikitlah. Okey, mari nyanyi dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kamu punya nota yang Ustazah sudah bagi sebab kita akan nyanyi ikut turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul hisab, yaumul akhir. Yaumul hisab, yaumul akhir. Yaumul hisab, yaumul akhir. Yaumul hisab, yaumul akhir. Perhitungan penghabisan. Perhitungan penghabisan. Perhitungan penghabisan. Perhitungan penghabisan. Perhitungan penghabisan. Perhitungan penghabisan. Yaumul jaza, yaumus sa'ah. Yaumul jaza, yaumus sa'ah. Yaumul jaza, yaumus sa'ah. Yaumul jaza, yaumus sa'ah. Pembalasan hari masa. Pembalasan hari masa.
Pembalasan hari masa. Pembalasan hari masa. Pembalasan hari masa. Pembalasan hari masa. Yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah. Yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah. Salah pula aku tulis nombor ni. Sorry. Bukan 1 dan 2 ni. Okay, balik. Yaumul hisab, yaumul akhir. 5, 2. Perhitungan penghabisan. Ingat tak? Ingat je. Baca je nota tu. InsyaAllah kamu tidak berhambur sini. Okey. Yang seterusnya. Yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah, yaumul zalzalah, yaumul ghashiyah. Kegoncangan, keributan. Tapi keributan tiada tadi. Kegoncangan, keributan. Kegoncangan, keributan. Kegoncangan, keributan. Yaumuddin, yaumul ba'thi, nama hari kiamat. Yaumuddin, yaumul ba'thi, nama hari kiamat. Yaumuddin, yaumul ba'thi, nama hari kiamat. Agama kebangkitan, nama hari kiamat. Agama kebangkitan, nama hari kiamat. Okay, so nampak nombor-nombor ni kasih masuk di tempat kosong. Okay? Boleh insyaAllah? Boleh insyaAllah. Lepas ni kalau keluarlah apa hari yaumun apa sekalipun, kamu tetap boleh jawab. Sebab apa? Sebab kamu sudah hafal lagu. Okey. Sekarang ni soalan dia bertanya tentang tawakal dan baik. Tawakal dan baik. Ustazah, tawakal dan baik ada di mana? Ada di adat ro, 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 adat ro. Usaha, doa, tawakal. Tawakal ada 2, ada baik, ada buruk. Tik, tik. Ro redo. Alif usaha, dal doa, ta tawakal. Tawakal ada 2, ada baik, ada buruk. Dan seterusnya redo. Perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey kelas. Soalan dia mau apa? Tawakal dan baik. Tawakal dan baik. Jadi mari kita padam yang tidak berkenaan. Tet, 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 tet. Okey. Sekarang ni perlu kita ingat tawakal ialah apa? Tawakal ialah berserah kepada Allah. Tawakal ialah serah. Baca. Tawakal ialah serah. Tawakal ialah serah. Tawakal ialah serah. Tawakal ialah serah. Tawakal ialah serah kepada Allah. Sebab Allah tempat memohon pertolongan. Jadi yang diwarnakan ni semuanya adalah tawakal. Dan baki semuanya adalah baik. Tapi baik ada 2 kotak je. Macam mana ni? Baik ada 2 kotak je. Macam mana ni? Okey. Pen warna hijau lah. Okey.
Baik. Baiklah Ustazah. Macam mana mau jawab ni? Baik. Ba alif hamzah Yaqub. Ba alif hamzah Yaqub. Setiap kebaikan akan mendapat balasan daripada Allah. Okey. Inilah. Ini satu. Okey, baik. Kalau baik ni, pahala syurga ke neraka dan azab? Pahala syurga lah. Kalau baik ni pahala dan syurga lah. Ya, inilah kali jawapannya. Okey. Balasan yang setimpal daripada Allah ni pun boleh juga Ustazah. Okey, betul. Balasan yang setimpal daripada Allah ni boleh jadi balasan tu baik, boleh jadi balasan tu buruk. Balasan yang setimpal. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Tapi, sebab satu sudah confirm di sini, kita mau satu je lagi. Balasan ni boleh jadi baik, boleh jadi betul. So, dia ada dua kemungkinan. Pahala dan syurga ni confirm baik ke? Boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Confirm baik. Okey, so kita pilih inilah yang lebih tepat. Okey, jelas? Jawapannya nampak? Nampak. Okey. Sekarang soalan yang ketiga. Tuliskan betul atau salah kesan beriman dengan qada dan qadar. Okey, bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita akan bertambah usaha dan sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita tidak mudah kecewa dan putus asa apabila ditimpa musibah. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita akan sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerah. Apabila kita beriman kepada qada dan qadar, kita tidak akan menentukan baik atau buruk seseorang. Kau ni jahatlah. Nah, kau tidak kenal dia, kau sembarang je menentukan dia baik atau buruk. Tapi kalau kita beriman dengan qada dan qadar, kita tidak akan menentukan baik atau buruk kawan kita tu. Kesan beriman kepada qada dan qadar, apabila kita beriman dengan qada dan qadar, hati kita akan aman dan tenteram. So, semua betul? Ya, semua betul. Tapi kalau kita ikut buku teks, jawapan nombor 2 dan 3 salah. Sebab nombor 3 ni lebih kepada tawakal dan nombor 2 ini lebih kepada hikmah. Kebaikan, kebaikan beriman. Ala kulli hal, apapun yang kamu jawab, semoga Allah jualah yang memberi markah kamu yang baik-baik. Mari kita beralih kepada bahagian B. Yang pertama, hari kemusnahan alam. Boom! Dan pengakhiran hidup manusia di dunia. Apakah perkara yang berkaitan dengan kenyataan di atas? Okey, kelas ingat, kita baru belajar 2 bab. Jadi, tidak sepatutnya kamu salah. Dan seharusnya kamu betul. Yang pertama, okey, kita baru belajar 2 bab. Bab yang pertama, beriman kepada hari kiamat. Bab yang kedua, beriman kepada qada dan qadar. Jadi apabila keluar soalan hari kemusnahan alam, boom, mau jawab beriman kepada qada dan qadar ke hari kiamat? Hari kiamat. Soalan yang kedua. Kamu pandai ajar hari kiamat? Kalau tidak pandai kan di depan kan ada banyak. So di depan tu kamu boleh scroll tu di depan. Soalan yang kedua, tuliskan dalil akli hari kiamat. Dalil akli hari kiamat. Siapa masih ingat? Okey, sebelum tu kita ingat dulu dalil nakli ya. Dalil nakli senang. Wa nufikha. Tiup. Wa nufikha. Tiup. Wa nufikha. Fil sur. Thumma. Kemudian. Nufikha. Bertiup lagi. Fil sur. Senang kan? Okey, itu adalah dalil nakli. Tapi soalannya, dalil akli. Dalil akli senang. Semua yang hidup pasti akan mati. Okey? Soalan yang ketiga. Berapakah peringkat hari kiamat? Berapakah peringkat hari kiamat? Berapakah peringkat hari kiamat? Ingat lagi kah? Jawapannya 2. Okey. Yang pertama, apa yang berlaku? Semua yang hidup pasti mati. Yang kedua, apa yang terjadi? Tiupan yang kedua. Yang kedua, apa yang terjadi? Semua yang mati hidup. Kita ulang balik sekali lagi ya.
Peringkat hari kiamat ada berapa? 2. Peringkat yang pertama apa yang berlaku? Semua yang hidup mati. Peringkat kedua apa yang berlaku? Yang kedua apa yang berlaku? Semua yang mati hidup. Okey, bagus kelas. Okey, soalan yang keempat. Mengapakah manusia perlu beriman kepada hari kiamat? Soalan 4 ni, soalan percuma. Soalan 4 dan 5, soalan yang percuma. Jawablah apa yang kamu suka. Jangan tinggal kosong. Kenapa kamu perlu beriman kepada hari kiamat? Nombor 1, supaya Allah sayang. Nombor 2, supaya Rasulullah sayang. Nombor 3, supaya malaikat sayang. 3 markah. Okey, 3 markah. Percuma sudah tu. Okey, tolong isi, jangan biarkan kosong. Tolong isi, jangan biarkan kosong. Tolong isi, jangan biarkan kosong. Terutama kepada murid-murid yang belum pandai lagi menguasai jawi. Ya, tapi yang sudah pandai menguasai jawi, kalau kamu jawab nombor 1 Allah sayang, nombor 2 Rasulullah sayang, nombor 3 malaikat sayang, ada kekurangan markah sedikit di situ ya. Tapi kalau memang tidak pandai jawi, nah, dia tahu juga itu kamu. Baiklah, soalan yang kelima, mengapakah manusia wajib beriman kepada hari kiamat? Supaya, jawablah, iaitu supaya Allah sayang. Soalan nombor 2, supaya Rasulullah sayang. Nombor 3 apa? Supaya malaikat sayang. Okey? Ingat jangan tinggalkan kosong. Seulang, jangan tinggalkan kosong. Seulang, jangan tinggalkan kosong. Tapi, itu untuk siapa? Untuk orang yang tidak dapat menguasai jawi, tidak pandai baca, tidak pandai tulis dan tidak pandai ingat. Tapi yang sudah pandai baca dan sudah pandai tulis, tolong buka muka surat 7. Saya ulang, tolong buka muka surat 7. Di muka surat 7 ada jawapan dia. Okey, kalau tidak mau buka muka surat 7 di dalam peperiksaan, tidak boleh buka buku, betul? Okey, apa yang boleh kita buat adalah pergi buka soalan objektif. Pergi buka soalan objektif. Buka soalan kertas 1. Buka soalan kertas 1. Buka soalan kertas 1. Adakah kepentingan ataupun tujuan tujuan beriman kepada hari kiamat di depan tadi? Ada Ustazah? Okey, salinlah. Salinlah yang di depan tu, di belakang. Okey? Ustazah ulang. Buka soalan kertas 1. Buka soalan kertas 1. Buka soalan kertas 1. Salin jawapan tu pergi belakang. Ya, begitu cara menguasai kertas 2. Kadang-kadang kita tidak hafal buku teks. Tidak apa. Buka soalan 1 sebab kadang-kadang di soalan 1 ada jawapannya. Okey? Okey. Mari kita pindah soalan yang kedua. Habis sudah soalan 1, kita garis. Sekarang kita berada di soalan kedua. Okey, murid-murid mesti ingat, okey, kelas mesti ingat yang kita baru belajar berapa bab? Kita baru belajar 2 bab. Bab yang pertama apa? Hari kiamat. Bab yang kedua apa? Qada dan qadar. So, confirm soalan 1 kiamat, confirm soalan 2 qada dan qadar. Okey, mari kita jawab soalan ini. Ini bukan qadar ya, saya mau tulis qada. Saya mau tukar soalan. Kenapa saya tukar soalan? Supaya kamu terbiasa. Maksud terbiasa tu apa? Supaya kamu lepas ni kalau keluarlah soalan apa sekalipun kamu tetap tidak ada masalah. Okey, qada jawapan dia ketetapan. Qadar jawapan dia ketentuan. Okey. Qada maksudnya apa? Ketetapan. Qadar maksudnya apa? Ketentuan. Okey, mari ingat balik. Qada ialah pertimbangan yang ditetapkan. Qada ialah peraturan yang ditetapkan. Qada ialah hukum yang ditetapkan. Qadar tu apa? Pertimbangan yang ditentukan. Qadar tu apa? Peraturan yang ditentukan. Qadar tu apa? Hukum yang ditentukan. Boleh ya? Okey. Tolong hafal, tolong hafal, tolong hafal, tolong hafal. Qada ialah ketetapan, qadar ialah ketentuan. Tuliskan jenis-jenis qada. Qada ada 2, mubram mu'allaq, 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 mubram mu'allaq.
Mubram tidak boleh berubah. Mu'allaq boleh berubah. Contoh mubram, kematian. 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 Contoh mu'allaq, kejayaan seseorang. Hari ni kita lulus, kadang-kadang besok kita gagal. Hari ni kita lulus, besok pun kita lulus. Okey, masih lagi, tetap lagi mu'allaq. Hari ini kita lulus, kita dapat 10A. Besok kita lulus, kita dapat 9A. Itu mu'allaq. Boleh berubah. Mubram tidak boleh berubah. Contoh mubram, kematian. Lawan mubram yang satu lagi apa? Mubram boleh berubah ke tidak dulu sebelum tu? Mubram. Mubram tidak boleh berubah. Mu'allaq boleh berubah. Okey, jelas? Jelas insya-Allah. Apakah erti buruk dan redha? Okey, macam biasa. Perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Adat roh. Okey. Alif usaha, dal doa, ta tawakal, ra redha. Tawakal, kenapa begini ni? Selepas kita bertawakal, kita mungkin kadang-kadang dapat kebaikan. Selepas kita bertawakal, kemudian mungkin kadang-kadang kita akan dapat keburukan. Contohnya, gagal dalam peperiksaan lah. Okey. Apa maksud buruk? Buruk ialah... buruk tu bukannya kita buruk, tapi contohnya kita dapat perkara yang macam... Itulah, macam tadi saya cakap lah. Kegagalan dalam peperiksaan contohnya kan. Okey. Buruk maksudnya ialah siapa yang melakukan kejahatan tidak akan terlepas dari azab Allah. Contoh lain ataupun pengertian lain yang kamu mau tukar sikit pun boleh. Sesiapa yang malas dalam peperiksaan, siapa yang malas membaca ataupun siapa yang malas mengulang kaji, tidak akan terlepas dari kegagalan. Begitulah, buruk kan? Tapi kalau ikut erti yang sebenar, siapa yang buat jahat akan diazab. Okey. Ra redha, adat ra redha. Manusia tidak boleh berputus asa dalam hidup. Ataupun kalau kamu buat apa pun, kamu tulislah apa yang kamu suka, redha. Redha dengan apa jua ketentuan Allah. Contohnya, redha maksudnya tidak marah, tidak mempersoalkan Allah. Macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Berikan pendapat. Okey, ni pun markah bonus. Tolong isi. Jangan biarkan kosong. Susah, aku tidak pandai isi. Tulislah Allah sayang kita kalau buat baik. Tulis Allah marah kita kalau buat jahat. Ya? Okey. Sampai sini soalan kita. Tolong salin soalan dan tulis jawapan yang betul sahaja. Okey. Kalau mampu, kalau tidak mampu, print. Okey, yang penting tolong tengok video ini sehingga habis. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.